Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Sebelum ni kamu hanya dengar suara cikgu kan? Okey, hari ini kamu dapat tengok muka cikgu. Okey, nama cikgu Cikgu Farhana. Minggu ni kita akan belajar topik yang ketiga, iaitu kata kerja. Sebelum ni kita dah belajar apa? Berapa dah topik kita dah belajar? Okey, yang pertama kamu dah belajar topik kata nama. Topik satu kita adalah kata nama. Yang kedua, topik apa kita belajar? Yang kedua, kita belajar penjodoh bilangan. Okey, sekarang minggu ni kita masuk topik yang ketiga, iaitu kata kerja. Okey, jadi cikgu nak tanya, pernah dengar tak kata kerja ni? Okey, kalau tak pernah dengar, mari kita belajar. Okey, kata kerja ialah kata yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, binatang ataupun benda. Okey, apa yang kamu tahu tentang kata kerja? Apa dia kata kerja ni? Okey, kata kerja ni kalau kamu belajar dalam bahasa Inggeris kita panggil verb. Kalau bahasa Arab kita panggil apa? Fa'il ke fa'il? Fa'il. Mesti kamu tak belajar lagi kan? Okey, tapi tak apa, cikgu nak bagi tahu je. Yang paling penting kamu kena tahu apa itu kata kerja. Okey, kata kerja kamu boleh baca dalam slide ni apa dia, dan contohnya cikgu akan bagi dalam slide seterusnya. Okey, kata kerja kita tak boleh gunakan sebagai subjek, tetapi sebagai predikat boleh. Okey, kata kerja hanya berfungsi sebagai predikat sahaja. Okey, contohnya makan. Makan adalah predikat, tak boleh jadi subjek. Kenapa? Okey, contohnya cikgu bagi ayat macam ni. Makan nasi itu Ani. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Ayat tu ayat songsang ke ayat tepat? Ayat songsang. Sebabnya makan nasi itu Ani. Awak nak cakap apa sebenarnya? Ayat tu tak difahami. Kalau awak tukar kepada ayat, Ani makan nasi itu. Makan jadi predikat, Ani jadi subjek. Yang tu baru tepat. Okey? Boleh faham kata kerja? Okey, sekarang kita pergi ke contoh berikut tentang kata kerja. Okey, contoh kata kerja. Cuba kamu baca dekat situ. Yang pertama cikgu bagi contoh apa? Yang pertama, panjat. Yang kedua, ketawa. Yang ketiga, tolak. Yang keempat, berlayar. Yang kelima, tarik. Lepas tu cikgu buat apa kat situ? Ting, ting, ting. Apa tu? Tanda soal. Jadi, cikgu nak kamu fikir sendiri apakah contoh kata kerja yang lain. Apa dia lagi contoh kata kerja kat situ? Cikgu dah bagi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu dah bagi 5 contoh. Jadi cikgu nak kamu fikir lagi apa dia lagi contoh kata kerja. Cikgu dah bagi 5. Takkan kamu tak boleh bagi 1. Sekurang-kurangnya bagilah 1, cuba fikir. Apa dia contoh kata kerja yang lain? Okeylah, cikgu tambah 1 kat sini. Minum. Ada banyak kata kerja kamu boleh bagi contoh. Cuba kamu fikir contoh lain bagi kata kerja. Okey, jadi ini kita tak masuk lagi topik utama. Topik utama dia adalah tengok slide yang seterusnya. Okey, yang ni lah topik utama kita nak belajar hari ni, iaitu kata kerja transitif. Okey, kata kerja ni ada dua bahagian. Yang pertama, kata kerja tak transitif. Yang kedua, kata kerja transitif. Hari ni kita hanya nak fokus tentang kata kerja transitif. Okey, cikgu tak nak terangkan lagi tentang kata kerja tak transitif. Cikgu hanya nak terangkan tentang kata kerja transitif supaya kamu tak pening banyak sangat. Okey, kata kerja transitif ni dia ada dua bahagian. Yang pertama, aktif. Yang kedua adalah pasif. Okey, kata kerja transitif dia adalah kata yang memerlukan objek sebagai penyambut. Okey, contohnya kata kerja transitif kalau tak ada objek, ayat tu tak dapat difahami. Okey, contohnya Dina menyapu. Okey, titik. Betul ke salah ayat tu? Salah. Kenapa salah? Sebabnya Dina menyapu. Sapu apa? Mestilah dia kena ada objek. Dina menyapu sampah. Okey, yang tu barulah lengkap ayat
tersebut. Okey, kalau contoh bagi kata kerja tak transitif, dia tak perlukan objek. Berbeza dengan kata kerja transitif. Kata kerja transitif mesti ada objek. Okey, yang tu adalah perbezaan bagi kedua kata kerja ini. Okey, murid-murid, untuk slide ni, cikgu ada letakkan beberapa contoh bagi kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Okey, cikgu nak tanya, apa beza antara aktif dan pasif? Okey, aktif ni, dia adalah kata kerja yang menerima imbuhan me, men dan mem. Okey, contoh me apa me? Okey, tengok yang pertama, menyiram. Kata asal dia adalah siram. Jadi, dia punya imbuhan awalan dia adalah me, menyiram. Okey, siram S tu kita tukar kepada apa? NY. NY. Okey, sapu. Kata akar dia adalah sapu. Kita tukarkan, kita bagi kat dia, kita letakkan imbuhan awalan me. Okey, jadi menyapu. Okey, S tu sapu, untuk S untuk sapu kita buang, kita gantikan kepada NY. Okey, yang ketiga, imbuhan apa tu? Imbuhan mem. Okey, mem, membersihkan. Kata akar dia adalah bersih. Okey, yang kedua, pasif. Pasif ni, apa dia pasif? Kata kerja transitif pasif apa? Okey, ia adalah hasil daripada proses transformasi ataupun ayat aktif menjadi ayat pasif. Okey, contohnya, menyiram. Okey, menyiram tu aktif, kita tukar kepada pasif. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya sekali lagi, kenapa menyiram jadi aktif? Sebab menyiram tu dia menerima imbuhan awalan me. Okey, sekarang kita tukar kepada pasif. Okey, menyiram tukar, kita letakkan di dekat depan. Jadi, disiram. Okey, yang kedua, sapu. Sapu bila jadi kata kerja transitif aktif, dia akan jadi menyapu. Bila kita tukar kepada kata kerja transitif pasif, kita letak di dekat depan, dia akan jadi disapu. Samalah dengan membersihkan. Membersihkan, letak imbuhan awalan mem, jadilah kata kerja transitif aktif, iaitu membersihkan. Kita tukar jadi pasif, kita letak imbuhan awalan di, dia akan jadi dibersihkan. Okey, ingat, setiap kata kerja transitif pasif akan terima imbuhan awalan di. Manakala aktif, macam mana yang cikgu tulis kat situ lah, dia akan menerima me, men, mem. Okey, sebenarnya pasif ni dia lagi luas, bukan setakat di sahaja. Dia boleh menerima apitan ke an. Dia boleh terima kata kerja pasif perkataan kena. Contohnya kena tampak, kena marah. Macam tu. Yang ketiga, dia boleh terima ter dan ber. Contohnya berehat, tertinggal. Okey, ada banyak lagi sebenarnya, tapi tak apa, yang ni cikgu akan terangkan bila sekolah dah buka. Ataupun dalam video seterusnya, cikgu akan ceritakan dengan lebih spesifik tentang kata kerja transitif pasif. Okey, jadi cikgu akan tinggalkan latihan. Kamu boleh buka muka surat 28, buku teks. Okey, siapkan latihan dalam buku latihan tata bahasa. Okey, penjodoh bilangan kata nama kata kerja adalah tata bahasa. Okey, jadi kamu kena siapkan dalam buku tata bahasa muka surat 28. Okey, siapkan tajuk kata kerja transitif. Okey, dah siap? Kalau siap awal, hantar awal. Okey, itu sahaja topik kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.